untuk membantu merancang industri dan sebagainya. Kita ni hanya sebuah persatuan yang kecil. Yang kita boleh menyuarakan suara kita ni boleh sampai ke peringkat agensi tu. Dia boleh fikir formula untuk nak menyelesaikan masalah kita, boleh diangkat ke peringkat kementerian dan dalam masa sama dia boleh mengubah dasar industri tu. Itulah kuasa persatuan bila kita kena bersuara. Kita kena bersuara dengan saluran yang betul. Mungkin dia tak faham, Zack. Kebanyakan anak-anak seni tu macam Zack explain, kita ada 100%. 10% saja yang memang betul kita tengok dia orang anchor dalam dunia seni kita dan 90% tu pejuang. Maksudnya dia orang ni masih dalam industri tapi tak diberi peluang sepenuhnya untuk berada dalam di layar ke mana-mana. Bukan kita ni tak bagus, kita terlampau bagus. Tapi kerana media sosial yang sangat kuat, so kita akur. Maknanya ada yang tak dapat pergi syuting, ada yang bagi bayaran yang tak setimpal dengan apa sepatutnya. Betul. So kalau kata sekarang ni orang tengah sibuk kata yang kita ni sibuk nak minta bantuan. Dia kena faham. Kita baru 2 minggu kita dah tak kerja. Kita ada 2 minggu lagi untuk kita tidak kerja. Okey, kita tak ada syuting, kita tak ada show untuk jadi pengacara, untuk jadi pelawak, stesen TV pun tak akan panggil. So sekarang anak-anak seni kita ni tak kira lah sesiapa saja dalam Malaysia ni, mana dia nak dapat income. Betul lah. Saya setuju. Kak, dia macam ni. So benda tu yang diorang perlu tahu. Dia sebenarnya, dia bila kita bercerita tentang masalah kerja tu, sebelum dan selepas, kalau kita tengok, kebanyakan artis-artis yang sama dia akan dapat. So mungkin artis tu bolehlah bertahan kalau tambah lagi 2 minggu ke berapa bulan ke, diorang still boleh bertahan dengan apa yang dia ada. Tapi macam mana yang 90% yang tak ada job, yang masih nak bertahan, especially nak cover untuk duit makan, minum untuk diri dan keluarga tu, itu yang kita kena fikirkan tak? Maknanya formula idea. Sekarang ni akak pun dah lama tak berlakon. Aku sekarang pengurus acara untuk event untuk anak seni dengan usahawan satu Malaysia. So sekarang ni benda semua shut down, tak boleh nak buat apa-apa. Kita pun nak cari rezeki juga. Dalam rumah ni ada 7 orang. So 7 orang hari-hari dia orang nak makan, dia orang nak minum. So kita sebagai tunggak dalam family ni bersama dengan husband kita pun kena cari conclusion. Cara macam mana kita nak bantu kita. Maksudnya kita tolong kita. Mana anak-anak seni, mana yang berkemampuan, kita tahu. Diorang tu memang rezeki diorang murah. Pasal kita ada media sosial. Dan kita bukan kata diorang tak boleh nak bantu kita. Why not? Kita buatkan satu tabung. Maknanya kita perlukan persatuan. Persatuan kena ada. Kita tak boleh buat sendiri. Dia jadi jabatan. Persatuan dia jadi jabatan. Antara orang seni dengan pihak kerajaan. Maknanya kita jadi saluran yang betul. Saluran kita yang bantu jabatan. Kita. Kalau kata kita bercakap, kita cuma mengeluarkan apa benda statement yang kita bagi kepada media sosial, orang dah bantai kita sampai nak macam, ya Allah ya Tuhanku, apa jadi? Ni macam black malam. Ya? So benda tu macam hina sangat yang kita ni minta. Betul. Kita bukan minta sedekah. Kita pun ada hak. Kita pun ada hak. Hak kita sebab kita banyak sedekah juga. Kita banyak awak tengok, kalau awak buka on B40 B40 yang sekarang ni bantuan. Okey, di situ ada tak stated kat situ. Itu kalau orang dia ada dari segi you bayar Lembaga Asyidana Negeri. Kalau tidak membayar, kalau tak mencarum KWSP, yang dulu orang-orang kita dulu manalah ada ruang-ruang duit cukup makan. Betul, saya setuju. Kita kerja hari ni 3 bulan, duit tu untuk 3 bulan. Kadang duit tu untuk 5 bulan. Betul. Kak, ini soalan yang saya dapat daripada Facebook ni. Daripada Facebook ni dia tanya, artis bila time ada duit, apasal tak beringat? Korang kena faham tau. Kadang-kadang bila kita dapat, let's say lah kita dapat 30,000. Memang besar 30,000. Shootingnya 3 bulan. Bila 3 bulan, kau nak kena bayar PA. Sebab shooting daripada pagi ke pagi, mestilah kena ada orang tolong bawa. Kalau tidak, jadi accident dan sebagainya, problem untuk kita. Nak bayar PA, nak beli baju. Dalam masa 3 bulan tu, 30,000 tu dah mungkin jadi 7,000, 8,000 je sebulan. Contoh. Lepas tu, 3 bulan tu je kita ada job. Dan lepas tu, setahun tak ada job terus. Jadi duit-duit yang dia ada ni lah dia terus survive. Kadang orang tak faham, memang dapat lamsam. Memanglah nampak tu banyak. Tapi sebenarnya, sama macam korang juga. Cuma pembayaran kita lamsam, korang dibahagikan kepada 12. Sebenarnya korang pun dapat sama je macam kita. Cuma bezanya, artis-artis yang kaya ni, diorang ada bisnes orang sendiri. Diorang gunakan sebagai artis ni, mempromosikan diri diorang sebagai marketing untuk bantu bisnes diorang supaya diorang boleh jadi yang keadaan yang lebih baik daripada artis-artis sekarang ni. Itu yang diorang netizen tak faham ni bila dia tanya saya tadi kat sini kan. Itu yang saya tolong jelaskan lah. Betul tak? Kau setuju tak benda tu?
Betul. Pasal sebab netizen ni kita kena bagi awareness kat diorang supaya educate diorang, supaya diorang faham masalah kita, masalah industri ni. Bila diorang masuk dalam industri baru diorang faham. Kalau pasal tak, diorang ada sebut Zack, diorang ada sebut, dia kata korang ni artis ni baru berapa hari, baru berapa tak sampai 2 minggu dah kabut nak minta bantuan lah, nak minta tabung. Hello, aku dah kena gawat 2 tahun. Ya. Aku dah merasa gawat 2 tahun dan kita lah industri yang paling last untuk recover, untuk secure. Sampai aku peniaga tepi jalan jual nasi lemak. Aku tak kisah, tak ada masalah pasal kita perlu makan. So benda-benda ni diorang perlu tahu. Sekarang ni jangan jadikan isu kita ni pergi minta zakah ke kerajaan, tidak. Kita minta kalau boleh kita dapat dah satu. Satu akta supaya apa yang kita minta tu dia boleh mengubah ekosistem kita supaya industri seni filem kita akan bertambah lebih baik. Sebagai contoh dulu kita nak jadi artis, kita kena buka media, kena buka surat khabar apa benda, nak tahu mana casting dan sebagainya, pergi casting kena maki kena ni baru jadi artis. Tapi sekarang ni diorang boleh buka YouTube, Facebook, apa benda, Smule, boleh buat nyanyi, diorang dah terus boleh jadi artis. Maknanya ni cabaran baru kita tau. Maknanya bila cabaran baru kita ni, kita dah tak boleh fikir yang masalah dulu saja. Masalah sekarang pun kita fikir, dan apa saja solution yang kita kena buat, mesti kena ada akta khas untuk anak-anak seni. Betul. Bila kita masukkan semua cabaran baru, lama, apa masalah dulu dan sebagainya, inilah sebenarnya yang boleh menyelesaikan semua masalah kita yang kita hadapi sekarang ni, Kak. Tapi selagi akta untuk anak-anak seni ni tak wujud untuk mempertahankan kita dalam sudut undang-undang, sampai bila pun kita akan terus dipandang yang tak baik oleh pihak-pihak luar atau bertanggungjawab, Kak. Dan akan nak beritahu, cuba beritahu rakyat Malaysia ni, walaupun kita dekat IG live ni, aku adalah ahli Persatuan Seniman Malaysia dah berapa dekad dan keahlian aku 0010. So, setiap persatuan yang bertukar silih ganti presiden, aku masih bersama dengan Persatuan Seniman Malaysia. Alhamdulillah. Bagus. Sekarang ni, kita bukan fikir kata, kita tak nak peduli lah apa orang nak cakap pasal anak seni. Kita kena fikir, kita ada sahabat-sahabat kita yang bekerja di belakang tabir, yang pikul besi tu. Ya, yang aku pernah jadi production manager, kru kita. Okeylah kita. Mindset diorang kata artis ni semua kaya. Okey, alhamdulillah rezeki diorang. Tapi diorang cuba duduk dengan kita tak sampai seminggu kot. Ikut kita pergi location, apa yang budak-budak ni buat, apa yang diorang ni dapat gaji banyak tu je. Contoh orang kerja tiap-tiap bulan, dari situ tiap-tiap bulan kau sambut je gaji tu. Maknanya kita ni kalau kata ada kekurangan, contoh kau dah sakit, demam, ataupun kaki terplay on, tak dapat pergi kerja, berjalan tak gaji, takkan berjalan. Betul. So, macam kita cakap, untuk KWSP, kita faham budak-budak sekarang semua dia carum sendiri, korang carum sendiri. Kita punya legend-legend, senior-senior kita. Aku tahu tak masalah KWSP ni? Benda ni pernah kita berjuang dah dulu tau, tahun 2012. Betul. Lama dah. Zaman aku dulu pun. Dah ada dah. Tapi masalahnya, benda tu tak boleh selesaikan sebab kita ni bukan pekerja tetap. Dan dalam masa yang sama, dia lebih kepada pekerjaan sendiri. Ataupun just based on contract lah. Sebab tu dia letak kita sebagai caruman sendiri. Yang ada setengah orang dia cuba nak berjuang KWSP tu, kita dah bagi tahu KWSP tu kalau you nak ubah untuk nak bantu industri seni ni, dia kena melibatkan undang-undang, prosedur, polisi, birokrasi, agensi-agensi tertentu. Ini yang dia tak faham. Betul. Ini dia orang tak faham. Dia orang nak juga berjuang KWSP. Kita dah cakap boleh buat, tapi kena buat step by step, tak boleh terus. Ini kau cakap besok dah selesai sebab benda ni melibatkan undang-undang. Betul. Itu yang kalau kita ada akta kita sendiri, dalam akta kita tu kita mewajibkan KWSP tu, tak kira dia freelance ke atau ni, tetap kena bayar oleh producer sebagai contoh. Maknanya producer akan follow. Sebab kalau kau tak follow, mengikut undang-undang akta seni yang kita nak buat ni, you boleh kena hukuman ni atau denda ni dan sebagainya. Jadi benda ni yang kita nak buat satu enforcement supaya benda tu jadi mandatory. Ini yang orang tak faham. Dia nak berjuang bila kita kata memang ada, tapi KWSP yang carum sendiri lah.
Kan? Dulu bila kita bagi educate artis ni tentang KWSP ni, semua pandang lekeh kat kita tentang caruman sini. Tapi bila kerajaan announce pasal KWSP ni, mulalah salahkan seniman. Seniman dulu mana kita bayar insurans tak ada kena-mengena pun insurans dengan KWSP tu. Dan lepas tu dalam masa yang sama, KWSP tu dia melibatkan caruman sendiri. Kalau nak, kita kena ada akta untuk mendeterikan benda tu supaya dia jadi satu wajib dan dia automatik kau berlakonnya. Producer dah tolak sikit berapa portion untuk KWSP. Dan bila PM announce macam keadaan sekarang ni, bolehlah dapat sedikit benefit untuk diorang. Jadi benda-benda ni lah yang kita panggil ekosistem pusingan tu. Tapi diorang tak faham. Dia susah nak faham. Pasal kita cakap, diorang bukan dengan kita. Kita ni memang memikir. Macam kita sekarang ni baru nak masuk 2 minggu. Lepas tu kita tambah lagi 2 minggu. So apa akan jadi dengan diorang ni semua? Itu yang kita perlu sama-sama. Itu pasal kita kata kita ni, kita kena tolong kita. Betul. Diorang kita semua ni kena bersatu. Daripada dulu diorang ni tak bersatu. Kak, kalau kita bersatu Kak, lepas tu payungnya seniman Kak, lepas tu bila kita nak suarakan apa yang diorang nak Kak, saya rasa kerajaan dengar Kak. Jadi betul? lagi mudah kita nak selesaikan masalah tu. Ni tapi kau dah dapat jawatan, kau dah dapat jawatan, kau fikir kau. Lepas tu kau dapat jawatan, kau fikir sekeliling kau. So sampai bila kita punya industri akan be strong as overseas, international, tak mungkin. Pasal kita punya PhD tu masih ada lagi dalam kita punya diri. So tak boleh. Kak, dia sebenarnya banyak kita bergaduh ni sebab sebenarnya apa Kak? Sebenarnya job. Bila kita tak ada job, tak ada duit, tak ada nak bayar kereta rumah semua tak boleh nak buat. Itu sekarang ni kita bergaduh because of job tak ada. Pasal tu kita boleh desak kerajaan untuk create lebih banyak job. Supaya benda ni tak jadi satu perbalahan antara kita semua. Tapi masalahnya, diorang ni ada masalah-masalah artis ni yang tahap wali ni kadang-kadang dia lebih ego kan. Jadi bila kita terangkan benda tu, diorang tak nak sokong kita. Sebab mungkin dia rasa kalau bawa sorang-sorang dia akan berjaya. Sebenarnya salah. Dia kena bersatu juga. Dia kena bersatu. Popular tak popular bersatu. Macam contoh ni, saya ada satu soalan kat Facebook ni. Dia bagi tahu, kenapa extra ni bantuan kepada extra tak boleh? Kenapa kepada kepada artis popular? Saya kata bukan. Sebenarnya korang kena faham. Daripada kadang-kadang korang daripada artis yang pelapis je. Daripada pelapis kan. Orang kata extra ni semua. Daripada situlah latih korang. Baru korang jadi hero. Jadi kita tak boleh pandang rendah orang-orang yang macam extra dan sebagainya. Itu yang saya punya pandangan lah. Pasal tu, saya dalam seniman, saya buat semua sama tak? Tak kira lah kau popular ke, tak popular ke, kau veteran ke, muda ke, Cina, Melayu, Indah. Kau masuk dalam seniman, kau sama je. Ramai lah hero-hero sekarang ni semua datang daripada extra lah. Aku yang jaga. Betul. Pasal tu saya cakap, macam diorang nak minta yang dia kata seniman sumbangan ni kepada artis popular. Tak. Saya kata kau tunjuk kat seniman, kau ada kat seniman, kau dapatlah barang tu. Itu je, very simple. Lepas tu aku tak nak wakil-wakil sebab bila wakil-wakil dia tak adil pada orang yang betul-betul perlukan benda tu yang datang sendiri. Betul. Kan? Jadi benda yang kita boleh hantar wakil tu melalui yang veteran yang memang sakit tak boleh dia. So kita guna van seniman tu pergi ke rumah dia hantar barang tu. Macam kita tahu dalam kita punya IG live ni kita ada ramai kita punya adik-adik sahabat-sahabat kita tengah tengok live ni pasal mami invite diorang tu tengok kita punya live. Baik, so kalau kepada korang semua, jom kita sama-sama, kita jangan fikir sekarang ni kita punya bencana makin lama makin meningkat. Betul, so kita kena fikir family kita juga, kita kena fikir industri kita juga. So apa kata kita sama-sama bergabung, kita bantu sama kita untuk kita. Macam sekarang netizen kat luar tu, masyarakat kat luar tu duk fikir, kecekai sangat ke korang tak ada duit. Don't care about them, jangan pedulikan diorang. Kita create tabung tu je untuk kita. Artis-artis yang berkemampuan, kalau nak bantu seikhlas hati, terpulang pada korang. Okay? Nanti kita akan buat tabung tak? Yes, kena buat. So aku akan support, don't worry. Aku akan support semua, tak kisahlah. Yang saya paling risau, yang paling saya risau sekarang, selepas 14 April tu Kak, kalau apa-apa berlaku, yang tu lagi saya sedih, lagi saya seram, lagi saya takut. Bila mana stok-stok diorang dah makin berkurangan, duit dah tak ada dan sebagainya. Ini akan menjadi satu persoalan. Apa yang seniman nak buat? Tu yang diorang pun tak tahu kita ni nak dapat dana ke. Dia boleh tak ada certain yang mengatakan kenapa tak buat suka relawan dekat hospital. Dia tahu tak risiko dia. Kita ni bukannya suka-suka tak nak bantu. Kita ni nak keluar. Dan dia kena faham kenapa korang pun tak buat bertindak sama macam kita. Pasal korang pun ada keluarga, kita ada keluarga. Risiko dia sangat besar. Orang-orang yang di training sahaja boleh duduk sebagai sukarelawan. Kalau kata aku boleh minta dia sukarelawan, aku nak bantu. Tapi masalahnya duduk kat rumah. Maksudnya kau faham, duduk je lah kat rumah. Apa yang kita boleh buat? Faham tak sekarang ni? Kompleks lah.
Conference maknanya sekarang ni kita cuba fikirkan untuk sama-sama persatuan ni we need support from the artist. Persatuan Sinema Malaysia perlu dapat sokongan daripada semua artis satu Malaysia. Kak, kadang-kadang artis ni tak faham Kak. Dia sumbangan tu, dia tak semestinya dia bentuk tenaga ataupun kewangan. Diorang ni ada kekuatan dalam media sosial. Follower, memang ramai. Jadi apa saja yang program seniman buat, maknanya korang tolong repost pun dah kira syukur dah. Itu pun dah sumbangan korang. Sebab apa? Kadang-kadang bila ada setengah artis tu, dia bising. Dia kata, seniman buat aktiviti kita tak tahu, apa benda tak tahu. Lepas tu saya tanya lah dia, kau ada follow tak IG seniman? Kau ada follow tak Twitter seniman? Kau ada follow tak Facebook seniman? Tak. Jadi tak, macam mana kau nak tahu apa aktiviti kita? Lepas tu dalam masa yang sama, semua artis-artis Malaysia, semua seniman follow. Tak kira Facebook ke media, IG ke Twitter, semua seniman follow. Supaya kita tahu masalah artis tu. Apa benda yang kita nak create formula untuk nak selesaikan masalah diorang. Tapi diorang tak fikir untuk nak follow kita, untuk nak dapat maklumat, aktiviti, benda sebagainya. Macam kau cakap, kita tolong kita ataupun kita bantu kita. Maksudnya kalau korang tak boleh nak bantu sesama kita, sesama insan, sesama manusia, dari segi kewangan mungkin kau boleh bagi beras, susu, apa benda yang boleh dibantu untuk kita punya anak kru-kru kita, tim kita, semua tak kisahlah. Pasal benda ni sekarang ni kita dah tak boleh fikir apa dah Zack. Pasal kita dah tempuh untuk 14 hari, kita akan tempuh lagi 14 hari. So kita sendiri akan faham kita punya industri macam mana. Dia masih ada netizen ni, dia masih lagi tak faham tau. Dia kata, kenapa artis bila dah dapat bila ada duit banyak tu bermewah-mewahan, nak kena tunjuk sana, tunjuk sini. Apa pandangan akak tu? Maknanya kenapa dia kata artis bermewah-mewahan tu? Pandangan akak lah. Netizen ni dia tak faham ni. Okey, aku nak bagi korang faham lah netizen ni. Cuba dengar sikit ni Macam yang apa Presiden Seniman Malaysia bercakap sekarang ni, 10% sahaja yang nak rezeki diorang murah kerana diorang ni orang kata industri baru, industri media sosial ni benda-benda ni maknanya orang-orang macam yang lama-lama dia jangan not expert on media sosial. Diorang bukan reti nak berniaga, nak tekan butang pun kadang-kadang tanya kita dekat set. So, yang menunjuk-nunjuk ni korang kena faham, bukan saja artis. Kau tengok sekarang yang orang kita, orang biasa pun kau tengok umur bawah 33, dia boleh tunjuk Lamborghini dia, tak ada bilang kau bercakap. Diorang buat berniaga. So sekarang ni diorang menunjuk atas diorang punya kerja sendiri. Maksudnya diorang berniaga, rezeki diorang dapat berjuta-juta. So diorang expandkan bisnes dia untuk tunjukkan, bagi semangat dekat netizen ni. Okey, aku usaha sendiri, aku beli sendiri. Bukan aku minta kat kerajaan kereta Lamborghini tu. Faham tak? Maksudnya itu rezeki diorang. Diorang bijak menggunakan media sosial tu. Itulah dia yang diorang tak faham. Mindset diorang tu, artis tunjuk kemewahan je. Okey, contohlah, aku bagi contoh lah. Aku bagi contoh terus lah kita bagi siapa yang pakai kereta-kereta besar. Rosita Cik Wan. Tak payah nak syuting, diorang post cantik je. Pasal dia tu rezeki dia. Betul. Macam Zizan Razak, kita tahu shoot kat filem POM, gaji dia besar. Itu rezeki dia. Macam yang nama-nama contoh. Fauziah Nawi, Ibu Fauziah Nawi. Dia tak berapa sihat. Dia uzur. Mama Nolia Gani. Mak Ja. Mak Ja. So korang faham tak? Ada yang tak ada yang lama, dia tak akan wujud yang baru. Betul. So please respect industri kita. Pasal kalau kau tengok, kau hentam kita orang ni kaya raya. Tak apa, aku kereta suara je tau. Motor pun ada tu kat bawah tu. Aku rempih. So kita orang ni tahu. Business woman. Business woman. Ini pun dah tak ada business dah Zack. Event aku kena stop. Macam mana? Usahawan aku. Usahawan aku patutnya hari ni aku berada di Sibu, Sarawak untuk bawa usahawan selebriti aku yang berniaga, untuk bawa usahawan kecil satu Malaysia. So terpaksa shutdown. So kita kena fikir next. Aku pula nak buat kat PWTC. Pun kena juga aku tegaskan macam Kak, yang kita risau Kak, nanti bulan puasa kalau masih lagi macam ni, kita duduk bulan puasa kat rumah Kak, lagi kita seram tu dengan bazar pun tak ada. Ekonomi nanti tu macam mana kita nak terus survive dalam industri live. Ni kita risau Kak. Kalau kata contoh orang sekarang ni kita faham masih awal. Okey, kita pun tak boleh jangka COVID-19 ni virus yang akan pergi berapa lama. Kita tak tahu pasal tak ada noktah. Tak ada noktah mengatakan okey bulan depan dah settle. 3 bulan lagi dah settle, 6 bulan lagi dah settle. Kita tak ada noktah dia. So maksudnya kalau kata benda ni kita kena prepare awal. Maksudnya kita kena bantu kita sendiri untuk
what's gonna happen next? Apa yang perlu kita fikirkan untuk kita? Takkan tiap-tiap 2 bulan kerajaan nak keluar lagi. Betul lah. Saya sokong lah. Itu Faham yang tak? kita kena ambil penjimatan lah. Jimat cermat tu sangat penting dalam keadaan sekarang ni. Walaupun kita ada duit pun kita kena jimat. Makanan minum pun kena jimat. Supaya kita boleh terus survive. Bukan saja lagi 2 minggu sampai 14 April tu, malah yang akan datang takut apa-apa berlaku sehingga ke bulan puasa. Jadi benda ni sangat-sangat penting untuk kita bagi tahu kepada hati-hati. Hati dan berjimat-jimat tu sangat penting kepada anda semua. Dia tak boleh 100% nak bergantung kepada persatuan. Kadang-kadang persatuan ni pun tak ada duit. Bila kita bergantung apa dana daripada orang tu, itu yang kita salurkan balik kepada ni. Tapi sampai bila kan? Sebab kadang-kadang orang yang Persatuan Seniman Malaysia, ahli dia berapa ramai? Persatuan Seniman Malaysia? 20 orang. 7,000 tak? 7,000. Awak bayangkan 7,000 satu rumah ada berapa orang? Tak boleh nak kira Kak, ramai lah. 7,000, aku seorang dah 7 orang. Kau rasa? Saya pun 6, 5 lebih kurang. So, apa yang kita nak cakap? Kalau kata benda tu tak kita, pasal kita ni rakyat biasa. Cuma keistimewaan kita ni anak seni, kita ni karyawan, kita ni special, Tuhan kan bagi satu bakat untuk hiburkan korang. So sekarang ni, kami rakyat, tak salah kot kalau kita bagi satu statement, ada tak apa-apa bantuan kepada kami. Itu je. Very simple. Yang korang hentam kita orang kereta mewah, Lamborghini, apa ke, lancip semua kau bercakap dengan kita orang dalam ni. Sampai Black hentam kat Facebook sampai berpuluh ribu komen korang. Aku tahu kau duduk rumah, kau tak ada buat kerja apa tau. Kerja kau nak hentak je hidup kita orang. Tak, dia macam ni. Malaysia je unik Kak. Yang buat baik tu, dia cerita sikit je. Yang orang yang silap buat dia punya hentam tu lagi banyak daripada ni. Dia punya komen tu berlambak daripada ni. Patut kau angkat tangan doa, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, bantulah apa anak-anak seni ke, karyawan ke, kami rakyat Malaysia ni, hilangkan virus yang tengah menimpa ni, tolonglah kami bantu. Ini tak. Kau boleh cakap pula, alah, tengok artis Korea, artis Hollywood boleh bantu berjuta-juta ke? Lain. Gila apa? Lain. Tak sama artis Korea tu bayar juta. Kita ni nak bayar 10 ribu. Nak bayar 1,000 pun susah. Aduh, nak minta ni pun daily paid pun tengok bayar. Kata daily paid tapi bayar another month paid, kata dia. Macam mana? Itu pun kalau tak cek tendang lah. Aku tak ada. Pernah rasa lah rasanya macam tu. Saya tahu. Tak, Jack. Diorang ni kadang-kadang terlalu banyak profesor, terlalu banyak lecturer, terlalu banyak orang yang bijak pandai dalam media sosial ni. Maksudnya, diorang membezakan antara international punya artis dengan kita. Tak boleh dek, tak boleh pakcik, makcik Kia, semua tak boleh. Pasal industri kami sangat kecil. Industri diorang iklan sponsor masuk, diorang ada rokok, diorang ada arak, diorang ada apa. Kita tak boleh, kita ada clause-clause, benda-benda yang tak boleh. Terlebih darah pun kena potong. Bergaduh laki bini kat atas katil, pom-pom kena potong. Semua tak boleh. Kita kena menghormati kerajaan kita, apa benda yang diberi kepada kita. So, kalau kata contoh, kita aku dengan kau je laki bini duduk atas katil pun orang komplain juga. Macam mana nak maju? Betul. Macam mana nak maju, aku tanya kau. So benda-benda ni netizen kena faham. Kami bukan marah kepada korang, kami minta korang faham. Kita nak faham, nak educate orang tentang permasalahan kita. Kita boleh share, mungkin korang ada idea yang baik untuk bagi kat kita untuk membantu memperbaiki ekosistem dalam industri tu. Sebenarnya tu paling penting. Bukan kita, sebenarnya kita macam saya terima. Orang kutuk saya terima. Sebab bagi saya, kita based on facts. You debate, you bagi fakta you, I bagi fakta you. Mungkin apa yang cakap tu ada, mungkin benda tu tak ada kat saya, mungkin benda tu saya tak nampak. Jadi kita adjust benda tu supaya kita boleh menambah baik industri tu. Patutnya netizen perlu ada yang netizen macam ni yang boleh membina, yang boleh membantu industri tu sekali. Sebab benda ni saya bersetujulah dengan netizen yang macam ni, yang lebih kepada fakta lah daripada Auta dan Betul, Imelda masuk pasal dia kata semua kaya raya. Aku bukan kata kaya raya, Imelda, aku ada kaya je kat dalam peti air tu sekarang. Yang aku nak salurkan roti pun tak ada stok sekarang. Dia nak rapat, dia jadi kuat dan kebal. Bukan kuat dan kebal, dia gemuk saja tau.
Ada tak pun. Kita ni lah kepada sahabat-sahabat mami, adik-adik mami, anak-anak aku yang mungkin kenal aku daripada zaman aku gila sampai gila. Yang sudah. Ha? Gila sampai gila. Memang gila. So, jomlah kita sama-sama, kita tolong kita, apa kata, kita tak ada masalah kalau korang nak bantu diri kita sendiri dari segi kewangan ke, dari segi apa sajalah. Sumbangan ke, jom kita buat, kita aktifkan diri, bagi benda ni, biar betul. Dia akan gelap. Dia akan relaxkan kita pasal kita tak bersatu. So, jom kita sama time sekarang ni, kita dah ada kat rumah. Kita tak boleh nak buat apa. Betul. Apa kata kita sama-sama. Hari ni pun dia orang kata buat solat hajat lah, buat apa. Walaupun benda tu kita bersatu sama-sama dengan Persatuan Seniman Malaysia ni. Tak kisah, kita memang ada banyak persatuan. Tapi Persatuan Seniman Malaysia ni dah wujud dah berapa tahun yang lama. Berapa? 1974. Aku lahir 73. Maknanya 74 tu aku lahir aku terus daftar. 74 ya. Aku bersama dengan Mami pernah jadi AJK Seniman. Aku pernah jadi AJK Seniman. Masa tu presiden dua presiden. Maksud Uncle Anjang Aki dan juga Ismail Hassan. Aku salah seorang